sebenarnya silap faham tu, dia sebenarnya gini. Akhirnya alhamdulillah selepas 2 minggu tu dapat berita, ya, Syekh Ahmad telefon, Muhammad Bashir, berita gembira kepada kamu, Syekh terima kamu balik. Pergilah ngaji balik. Tapi dengan syarat jangan buat lagi yang dulu. Jangan bayar 25 genih macam dulu. Ya. Jadi Ustaz Nazrul dia kata alhamdulillah selepas tu, ya, dia bayar tu dia tak bayar 25 dah. Setiap kali kelas dia akan bayar 50 genih. Ya. Setiap kelas dia tak bagi dah 25, 50 dia akan bagi. Tuan-tuan, 50 genih tu berapa tuan? Sekarang ni duit Mesir jatuh. 50 genih bagi 4. Lebih kurang apa? 50 genih bagi 4. RM10 lebih je. Tak. Dalil kata Syekh ni bukan kira dengan rating nilai duit ni. Tak. Syekh tak kira pun. Cuma Syekh nak tengok macam mana kita je, macam mana adab kita dengan dia, kan? Dulu janji lain, tiba-tiba bagi nilai yang tak sepatutnya. Sebab tu jangan buruk sangka dengan guru kita, tuan. Jangan buruk sangka. Kadang-kadang kita tak tahu duit yang kita bagi tu bukan diguna untuk suka-suka. Tak. Kalau kita tahu duit tu kita bagi pada dia dan digunakan untuk ilmu dia, gunakan untuk amal dia, semua tu akan jadi amal untuk kita, tuan-tuan. Semua jadi amalan untuk kita. Sebab tu tuan-tuan kena ambil peluang sungguh-sungguh, ya. Ambil peluang sungguh untuk belajar, ya. Ambil peluang sungguh-sungguh untuk bertemu dengan para alim ulama. Dalam hadis sahih Bukhari, tuan-tuan, dia cerita, ya, orang yang bela kuda, orang yang bela kuda, tarik kuda yang berak tu pun dapat pahala pada orang yang bela kuda tersebut untuk jalan Allah. Kuda yang dia bela, yang dia bagi makan, yang dia siapkan untuk jihad di jalan Allah, tarik kuda tadi, peluh kuda, semua yang keluar daripada kuda tadi adalah pahala kepada orang yang menjaga kuda tersebut. Jadi tuan-tuan, kalau kuda yang kita bela pun dapat pahala macam tu, macam mana kalau kita bela penuntut ilmu, kita jaga penuntut ilmu, kan? Kalau orang faham macam ni, tuan, insya-Allah, ya, orang akan khidmat dengan alim ulama, ya. Orang akan jaga betul-betul para alim ulama kita tadi. Kalau dengan kuda pun dapat pahala macam tu, ya, dengan makhluk Allah Ta'ala yang akan membimbing umat bagaimana keadaan dia pada waktu tersebut, ya. Kalau orang faham, insya-Allah orang akan ta'zim kepada penuntut ilmu, orang akan ta'zim kepada ahli ilmu. Baik. Sebaliknya, dia hendaklah menjadi orang yang bertawaduk. Tawaduk adalah salah satu sifat antara takabur dan hina diri. Tawaduk ni tengah-tengah, tuan-tuan, ya. Tawaduk ni tidak menghina diri, tidak takabur. Takabur ni meninggi diri. Nah, takabur kita tinggi diri kita. Dan kemudian menghina diri pun, ini pun dilarang dalam syarak. Tak boleh sangat kita nak menghina diri kita. Tuan-tuan, tawaduk ni bukan kata mesti sebut, saya ni tawaduk. Tak. Tawaduk ni dengan amal, dengan sifat, dengan sikap yang dia tunjuk. Contoh, tuan-tuan, orang suruh mengajar, Ustaz, mengajar Ustaz. Lepas tu dia kata, saya ni taklah pandai sangat, kan? Tapi orang dah berhajat dengan saya cubalah sekadar yang saya tahu. Ni tawaduk, tuan-tuan, kan? Ni bahasa tawaduk. Tapi kalau orang suruh mengajar, Ustaz, boleh mengajar tak Ustaz? Saya ni bukan setakat tak reti, saya ni paling bodoh, paling jahat, paling itu, paling ini. Ini menghina diri, tuan-tuan. Nah, ini menghina diri. Yang ini tak dituntut dalam syarak, ya? Tidak dituntut dalam syarak. Demikianlah, dan juga memelihara diri daripada benda yang haram. Ini iffah, ya? Istilah dia dalam kitab iffah, dalam ilmu tasawuf. Iffah ni menjaga diri daripada benda yang haram. Tapi iffah ni sebenarnya lebih kecil lagi, tuan. Iffah ni menjaga diri daripada perkara-perkara yang syubhah, ya? Dijaga diri dia daripada buat benda-benda yang syubhah. Kalau syubhah pun dijaga, dia tak dekatkan diri kepada syubhah, apatah lagi yang haram. Tak. Itu lebih-lebih lagi dia akan jaga. Demikianlah yang ditakrifkan dalam buku akhlak, dalam kitab-kitab akhlak. Al-Syekh Al-Imamul Ajal, Al-Ustaz Rukunul Islam, yakni Ruknuddin Al-Farghani, beliau yang dikenal sebagai Al-Adibul Mukhtar. Apa maksud Adibul Mukhtar? Iaitu sastrawan yang terpilih. Ini sastrawan, orang yang hebat. Telah mendeklamasikan satu syair untuk dirinya. Innat tawadhu'a min khisalil muttaqi, sesungguhnya sifat tawadhu', merendah diri itu adalah antara sifat orang yang bertakwa. Wa bihi taqa ilal ma'ali yartaki,
dan dengannya lah ia dapat mendaki ke darjat yang tertinggi. Wa minal ajaibi ujbun man huwa jahilun, dan di antara perkara yang menghairankan ialah orang yang tidak mengetahui tentang dirinya, sama ada ia berada fi halihi ahwas sa'idu amis syaki. Syaki, bukan saki. Kalau ada kitab tu kena betul tu syaki kalau ada kesilapan. Dan dia tidak tahu sama ada di dalam kebahagiaan ataupun kecelakaan. Am kaifa yahtimu umruhu aw ruhuhu, dan dia juga tidak tahu bagaimana umur atau rohnya akan ditamatkan pada hari kebinasaan, yauman nawa. Yauman nawa, yakni pada hari kebinasaan. Mutasaffilun aw murtaki, sama ada roh itu akan naik ke peringkat yang tertinggi ataupun akan duduk rendah bersama dengan binatang di tempat-tempat yang rendah. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi, sifat takabur itu adalah khusus bagi Allah. Makhsusatun fatajannabanha wattaqi, ataupun fatujannibanha, boleh dua fatajannabanha, fatujannibanha wattaqi, dan hendaklah menjauhkan sifat tadi daripada diri kita. Tengok tuan-tuan, takabur ni kata ulama adalah pakaian Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis kursi, al-kibriya'u ridai wal azamatu isari. Kibriya, takabur itu adalah ridai. Rida ni apa dia? Ni, kain selendang. Tu rida. Wal azamatu izari. Izar tu apa dia? Keagungan itu adalah izar. Izar ni pakaian daripada pinggang sampai ke bawah tu dipanggil izar. Bahasa kita ni kain pelekat lah. Tu izar. Pinggang ke atas tadi dia panggil rida. Ya. Baik. Tuan-tuan, kalau kita tengok hadis ni, ini hadis mutasyabih, termasuk dalam hadis mutasyabih. Jadi tuan-tuan, tadi Allah Ta'ala kata al-kibriya'u ridai, takabur itu pakaianku, wal azamatu izari, dan keagungan itu adalah kainku. Jadi adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dipakai pakaian? Allah pakai pakaian ke tuan-tuan? Kita tak boleh kata macam tu. Tak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak sama dengan makhluk tuan-tuan. Allah dia tidak menyerupai makhluk. Macam mana kita nak faham Allah tak sama dengan makhluk? Macam mana kita nak faham tuan? Khalik dengan makhluk, pencipta dengan yang dicipta, dah tentu tak sama. Mesti tak sama, kan? Orang yang buat botol ni tuan-tuan, tukang buat botol ni, orang yang buat botol, adakah dia sama macam botol ni? Tak sama tuan. Tak. Orang buat mic, tukang buat mic ni, adakah dia bentuk macam mic ni? Faham tuan? Orang yang buat kitab, hak tulis kitab bentuk 4 segi tu, yang tulis kitab tu macam tu ke bentuk dia? Tak tuan. Tak sama. Jadi kalau manusia pun macam tu kata ulama, kalaulah makhluk Allah Ta'ala yang mencipta sesama mereka pun tak sama dengan yang dicipta, tiba-tiba kita nak sama dengan Allah dengan makhluk. La ilaha illallah. Ini cara nak faham mudah tuan-tuan. Bagaimana kita nak bezakan Allah Ta'ala dengan kita. Jadi macam mana orang boleh kata Allah Ta'ala di atas? Macam mana orang boleh kata Allah Ta'ala duduk di langit? Macam mana orang boleh kata Allah Ta'ala duduk istiwa di atas arash? Maksudnya bersemayam di atas arash, seperti mana kita ataupun raja-raja kita bersemayam di atas singgasana. Ini perkataan yang sangat berat tuan-tuan. Kenapa? Kerana menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi Allah Ta'ala memakai rida, izar, yang disebut dalam hadis kursi tadi, itu bukan pakaian tuan-tuan. Bukan pakaian. Itu hanya tamsil daripada Allah untuk nak bagi tahu bahawa ini sifatnya Allah yang bersama dengan Allah, yang tak boleh dipinjam oleh orang lain. Kenapa Allah Ta'ala tamsilkan dengan pakaian tuan? Kenapa Allah samakan dengan baju? Kerana nak bagi tahu kata satu baju tak boleh pakai ramai. Satu baju tuan, seorang je, satu orang je boleh pakai. Jadi kain ridak tadi, Allah Ta'ala kata kibriya'u ridai, takabur ini pakaianku, wal azamatu izari, dan keagungan itu adalah kainku. Kenapa itu dipakai oleh Allah? Kenapa Allah Ta'ala tamsilkan dengan pakaian? Kerana tuan, satu pakaian tak boleh masuk dua orang. Faham tuan? Kerana kalau masuk dua orang, dia akan jadi share pada waktu tersebut.
Ya. Boleh ke orang pakai kain pelikat, kita pergi masukkan kain pelikat dia? Boleh tuan. Dia pakai kain pelikat satu untuk dia. Kita ni tiba-tiba pergi masuk je lah kain pelikat dia. Elok tuan, silap-silap kena tenang terus. Ya. Ada pula nak masuk kain pelikat orang tengah pakai. Jadi tuan, maksudnya bila dia pakai kain pelikat tu, itu untuk dia saja, kan? Bila Allah Ta'ala pakai pakaian, itu hanya untuk Allah. Jadi kita tak boleh nak kongsi dengan pakaian tersebut. Maksudnya takabur ini pakaian Allah. Kita tak boleh nak bersikap dengan sifat takabur, kerana ini pakaian daripada Allah. Ini cara nak faham hadis tersebut. Ini hadis mutasyabih. Ini saya kira sekadar itulah tuan-tuan. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberikan manfaat kepada kita, untuk kita beramal, untuk kita sampaikan kepada orang lain. Yang baik itu daripada Allah pastinya, yang kurang, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.